الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 80 untuk kita melihat suatu bacaan yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hubungan ini, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan. Kita sambung pada malam ini dengan melihat satu riwayat yang dibawa oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, di mana Abdullah bin Zubair adalah anak kepada Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin syurga. Ibunya adalah Asma binti Aba Bakr. Maka Abdullah bin Zubair adalah cucu Aba Bakrin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair adalah bayi yang pertama yang ditahnik oleh baginda Rasul selepas peristiwa hijrah. Ingat balik peristiwa Asma panjat Jabal Sur. Waktu itu Asma mengandung.
Mengandung tu nilah dia, Abdullah bin Zubair. Sampai Madinah beranak. Maka Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang ditahnik. Bahasa orang Melayu belah mulut, gitulah Arab panggil tahnik. Satu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam terlibat dalam pertempuran dengan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, Gubernur Makkah, yang berlaku peperangan pada waktu itu. Dan Abdullah bin Zubair telah gugur sebagai syuhada. Dia mati dalam peperangan itu. Waktu itu Asma sudah berusia 92 tahun. Tua dah ibu dia Asma. Dan bagaimana Abu Bakrin, datuk dia, ada mempunyai cucu, dan cucu itu sahabat. Dan ada juga cucu Abu Bakrin tetapi tidak sahabat, menjadi tabi'in. Itulah adik kepada Abdullah bin Zubair, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair anak Asma, lahir selepas Nabi wafat. Maka Abu Bakrin ada cucu dia sahabat, ada cucu dia tabi'in. Maka adik kepada Abdullah nama Urwah. Urwah lahir lepas Nabi wafat, maka jadilah tabi'in. Maka Urwah termasuk dalam 7 ulama fiqh Madinah. Ulama fiqh Madinah zaman tu ada 7 orang. Salah seorangnya Urwah bin Zubair, adik kepada Abdullah, abang dia sahabat. Abdullah itu sahabat, adik dia tabi'in. Itu sedikit kisah. Baik. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bacaan selepas menunaikan sembahyang fardu. Apa Nabi sebut? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, sebelum saya sambung, yang ini selalu kita baca selepas solat fardu. Cuma kena teliti elok-elok berapa kali nak baca. Itu kena teliti. Dalam hadis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu bacaan. Satu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Ada tambahan, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-dua boleh baca. Sama ada nak tambah yuhyi wa yumit atau hanya biasa tidak tambah yuhyi wa yumit. Berapa kali nak baca? Ia dibaca sebanyak 10 kali. Lepas kita istighfar 3 kali, kemudian kita mula start baca la ilaha illallah ni sampailah wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca sebanyak 10 kali pada solat subuh dan maghrib sahaja. Tu hadis. Solat subuh 10 kali, maghrib 10 kali, zuhur, asar, isyak 3 kali sahaja. Ada yang hantam sampai 10 kali lepas solat Jumaat. Istighfar solat Jumaat, dia pergi hentam 10 kali. Tak kena, 3 kali cukup. 10 ni hanya pada solat subuh dan maghrib sahaja. Dah tak mampu nak 10, nak 3 juga, hantam pilah. Tak adalah jadi masalah. Cuma dalam hadis begitulah, 10 hanya pada subuh dan maghrib, manakala 3 lagi solat 3 kali sahaja. Kemudian Allahumma antas salam. Begitu. Baik, sambung. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Mafhum. Tidak ada Tuhan melainkan Allah sendiri, tiada sekutu baginya. Pertama-tama, sebelum kita tengok makna, sebelum saya terlupa, ada suatu hadis. Nabi menyebut, bacaan yang aku suka dan nabi-nabi, rasul-rasul sebelum aku pun duk sebut bacaan ni, kata Nabi. Itulah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Nabi kata bacaan aku suka, dan nabi-nabi, rasul-rasul sebelum aku pun duk sebut wirid tu, kata Nabi dalam hadis yang sahih. Baik, kata Allah, kata Nabi, bila Nabi berdoa, bermakna tidak ada Tuhan, Nabi berwirid, tidak ada Tuhan melainkan Allah sendiri, tiada sekutu baginya. Allah memperkenalkan zatnya bernama Allah. Bila? Kalau kita baca Al-Quran, Allah perkenalkan dialah Allah, iaitulah nama bagi zat yang maha zat. Nama dia Allah. Allah perkenalkan
ketika Nabi Musa alaihi salam pulang daripada Jordan, pulang daripada suatu tempat nama dia Madian. Kalau tuan-tuan ke Jordan boleh tengok signboard Madian. Orang putih kata Madian. Dia kahwin, dia duduk di situ selama 10 tahun. Dia kahwin dengan anak Nabi Shu'aib alaihi salam. Kemudian dia minta izin ayah mertuanya untuk kembali pulang ke Mesir. Ini kena baca Suratul Qasas. Panjang cerita dia. Dia lari daripada Mesir, ancaman bunuh dan sebagainya. Baik. Ayah bagi, Nabi Shu'aib bagi, dan kembalilah dia ke Mesir bersama isterinya untuk menghadapi Fir'aun laknatullah, untuk membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun, dan sekaligus mengajak Fir'aun kepada tauhid yang sebenar-benarnya. Maka berjalanlah sehingga sampai Nabi Musa di kawasan padang pasir di semenanjung Sinai. Lembah itu nama dia Tuwa. Dalam surah Taha disebut dengan Muqaddasi Tuwa. Muqaddas, lembah yang disucikan. Baik itu kena sebut Baitul Maqdis, bukan Baitul Muqaddis. Kalau Baitul Muqaddis, rumah yang menyucikan. Kalau Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Kan beza tu di sudut bahasa Arab. Maka yang betulnya Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, bukan Baitul Muqaddis. Donald Trump menang semula sebagai Presiden Amerika. Kita yakin semakin panas konflik di Asia Barat, konflik di bumi Filistin, kerana kita semua kenal siapa hantu raya Donald Trump ini. Tunggu ajalah. Jalan-jalan menuju akhir zaman semakin jelas dan semakin jelas. Rakyat Amerika memberi kepercayaan sekali lagi kepada Donald Trump untuk berada di White House, di Rumah Putih. Sesuatu yang amat tidak berapa senang bagi orang-orang Islam. Dan kita sebut siapa saja yang menduduki Rumah Putih tetap sama saja perangainya. Cuma Donald Trump ni terlebih mangkuk hayun dia sikit. Tunggu ajalah. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Lembah suci Muqaddasi Tuwa. Lembah suci nama dia Tuwa. Nabi Musa melihat api. Ni nak sebut Allah. Dia melihat api. Maklumlah berjalan tengah malam. Sejuk pula padang pasir ni, malam dia sejuk. Maka dia pesan dekat isteri dia, atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Tunggu sekejap, saya nak pergi ambil api tu. Mudah-mudahan biqabasin, qabas makna memanaskan badan. Mudah-mudahan dengan api itu kita boleh berdiam
Orang Mak Saleh ni adalah rumah dia, dapur-dapur api tu. Kita tak adalah, hangat sepanjang tahun, sekali-sekala hujan lah. Mak Saleh 4 musim, tu cerita lain. Dia buh lah, cakol apa semua, dia berdiam lah, panas. Dia nak panas, dia sejuk. Maka Nabi Musa kata, tunggu sekejap, abang nak ambil api tu, mudah-mudahan biqabasin, kita boleh memanaskan badan. Au ajidu 'alan nari huda, atau abang ambil api tu jadikan huda. Huda petunjuk, maknanya torchlight lah, tunjuk jalan. Bukan petunjuk hidayah tu. Kalimahnya huda, maksud dia torchlight, tunjuk jalan gelap. Itulah yang dia pergi, dia dengar suara, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ayat 14 surah Taha. Dia sampai itu dia tergamam. Kata Ibnu Abbas, tiba-tiba api di pokok, api itu menjulang naik ke langit. Ini tafsir Ibnu Abbas. Tiba-tiba dia mendengar suara Allah bercakap dengan dia, dan selayaknya Allah bercakap dengan zat kebesaran dia. Bagaimana rupa? Tentulah laisa kamitslihi syai', tentulah takkan sama dengan makhluk. Maka Allah kata, wahai Musa, innani, sesungguhnya aku ini, anallah, aku ni Allah. Allah perkenalkan pada Nabi Musa, akulah Allah. Allah tu apa? Nama bagi zat yang maha zat. Nama dia Allah, Tuhan kita. Akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah sembahan kecuali aku. Fa'budni, kamu kena sembah aku. Wa aqimis salata li dzikri, lalu Allah sebut salah satu cara sembahan. Kata Allah, dirikanlah solat untuk mengingati aku. Itu dia. Yang pertama, Allah tiada Tuhan melainkan Dia, tiada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu dari kalimah wahid. Wahid makna satu. Kalau bahasa biasa, wahid makna di sudut tauhid, makna esa. Wahid, sebab itu dia panggil Bukit Uhud. Kenapa nama dia Bukit Uhud? Satu, Uhud daripada wahid, satu. Sebab itulah satu-satunya banjaran yang terpanjang di bumi Madinah. 7 kilometer panjang dia. Akan banjaran Uhud, 7 kilo panjang. Maka sebab itu dipanggil Uhud, dari kalimah wahid, makna satu. Dia aja. Lain semua bukit-bukit biasa. Dia panjang 7 kilometer. Itu dia Uhud. Baik. Bila dalam ilmu tauhid, wahid, tidak, apa kita kata, tidak, nak kata tidak tu tak betul, itu tak betul, cuma tak berapa cermat. Bila sebut dalam ilmu tauhid, wahid bukan kata satu, tapi esa. Itu lebih tepat. Esa dia pada zat. Zatnya tidak terhimpun daripada jisim dan jirim. Esa Allah pada sifat.
Sifat dia tidak macam manusia. Allah itu mendengar, tapi mendengarnya bukan macam kita. Allah tidak menerima tuli dan pekak. Kita masuk 60 aja siap. Menyembang dengan kawan mesti tadah telinga punya. Dia tu pergi. Tu dia dah start tak berapa nak kemas lah tu. Ataupun dia tak tampung, dia pergi dekat telinga pun dia. Itu dia lah tu. Tak berapa nak kemas dah. Gendang telinga dah umur 60. Dia dah season dah. Dia tak berapa nak vibrate. Itu yang tak berapa nak dengar. Allah tak ada. Allah maha melihat. Melihat tak macam kita. Kita mula katarak lah, rabun lah, pembedahan lah, laser lah, macam-macam. Allah tak sama. Tu maksud wahid. Asa dia pada sifat, dan asa dia pada af'al, perbuatan. Maksudnya tak ada manusia boleh buat macam Allah. Tak ada. Tak ada manusia boleh tembak benih hujan. Yang menurunkan hujan Allah, yang menciptakan hujan Allah. Tu maksud dia wahdahu. Dia wahid. Dia esa. Dia tak sama apa yang kita terbayang. Bukan i'tiqad. Terbayang itu dimaafkan. Sekali-sekala terbayang tak tuan-tuan? Terbayang. Bila kata Allah melihat, dia terbayang kadang-kadang. Allah duduk staring kat kita kan. Dia terbayang. Yang tu dimaafkan. Sebab akal kita begitu. Jangan i'tiqad. I'tiqad Allah duduk staring, pandang kita. Apilah. Terbayang itu dimaafkan, tidak dijatuhkan hukum. Kita solat, kata Imam Ghazali, cara mana nak dapat khusyuk? Antaranya, kata Imam Ghazali, merasakan kamu seolah-olah sedang menghadap seorang raja. Kamu memohon pada raja tu macam-macam permohonan. Kita pun semayang, mula terbayang. Terbayang macam Allah duduk perhati kita semayang. Itu terbayang, bukan i'tiqad. Kalau i'tiqad Allah duduk depan, baru jahanam. Sebab Allah adalah zat, tiada mengambil ruang dan tempat. Itu dimaafkan. Kita terbayang macam mana pun, laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan makhluk, dengan sesuatu. Tak dapat kita nak bayang dalam keadaan itulah Allah. Apa yang kita bayang tak ada pasal, tu bukan Allah. Terbayang, bukan kita sengaja. Itu permainan akal. Baik. Dia tidak syirik. Jangan syirikkan Allah. La syarikalah. Dia yang mempunyai kerajaan. Allah lah, kekal kerajaan di tangan dia. Sehebat mana kerajaan manusia, tuan-tuan belajar tamadun Islam, sehebat mana kerajaan, sampai masa ada kemusnahan dia. Mereka meninggalkan kesan-kesan di bumi yang kita boleh tengok. Kerajaan Mughal India, kerajaan Islam, pimpinan Shah Jahan, apa yang dia tinggalkan untuk kita adalah Taj Mahal, yang menjadi simbol cinta dia kepada isteri dia Mumtaz. Lalu dibina Taj Mahal. Kerajaan Mughal hancur habis, tak ada dah. Babylon, taman tergantung, habis. Kamu kufur, kamu beriman, selagi nama manusia, tetap kerajaannya tidak kekal. Kerajaan Nabi Sulaiman hebat. Adakah kekal? Tidak ada.
hancur semua, tetap sampai masa tinggallah bekas-bekas peninggalannya sahaja. Cuma kita tak dapat tengok apa yang kita sebut seluar jin. Ada di Emporium, ada Pasar Raya ada seluar jin, tapi yang jin zaman dia pakai seluar tak jumpa lagi. Yang tinggal seluar jin Dengri Levi tu ada lah, hak di kedai tu. Maknanya habis semua, tak ada. Hebatlah tara mana hatta kerajaan siapa pun Fir'aun yang berlagak lagi awal lagi. Yang kekal ialah Allah, kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah sehingga dihancurkan alam ini. Kekalnya kerajaan itu sehinggalah pada hari kiamat. Baik. Dan mempunyai kepujian. Sebab itulah walillahil hamd, walillahil hamd. Orang puji kita, kita serah balik pada Allah. Orang puji kita atas sesuatu, kita katakan aku tak layak menerima pujian, semuanya pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah walahul hamd, layak dipuji, bukan manusia. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah i'tiqad kita. Kulli syai', tiap sesuatu. Allah itu qadirun, dia maha berkuasa. Semuanya atas ilmu, iradah, qudrah dia. Tak ada satu pun yang terlepas daripada Allah. Walaupun semut yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita, tak ada satu pun yang terlepas daripada Allah. Walau di dasar lautan, ikan-ikan di dasar lautan yang ribuan spesiesnya, Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Bila ini kita pegang, hidup kita tenang, muslimin dan muslimat. Kenapa? Kerana kita tahu semuanya atas kehendak Allah. Dialah segala-galanya. Dia nak buat apa, dia buat. Walaupun kita hanya meminta yang terbaik daripada Allah, namun bila dia uji, demikianlah kita menyadari ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu dia maha berkuasa. Tiada daya menolak maksiat dan tiada kekuatan menjadi taat melainkan dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rajin-rajinlah zikir. La haula wala quwwata illa billah. Dalam ni almarhum pengarang kitab sebut, tiadalah daya untuk menolak maksiat dan tiadalah daya untuk melaksanakan ketaatan illa melainkan billah, atas izin Allah jua. Ni dia iman, tuan-tuan. Tak ada upaya kita menghindari diri dari maksiat melainkan atas kehendak Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang mencampakkan dalam hati kita bahawa maksiat ini dosa, kamu jangan buat. Maksiat ini teruk, walaupun kecil, dah terbuat, istighfar. Siapa yang campak perasaan istighfar tu? Allah. Kita tak ada apa, la haula wala.
dan tiada daya upaya untuk perform ketaatan, untuk melaksanakan ketaatan, nak hadir ke majlis ilmu. Tuan-tuan ingat mudah. Kalau tak ada kekuatan nak dengar ustaz beletih, tuan-tuan ingat senang. Allahu Rabbi, Allah yang campak tu, yang campak kekuatan itu, dan Allah yang menyedarkan kita. Tak ada ruginya berada dalam majlis ilmu. Sudahlah mendapat doa malaikat. Setiap langkah dihapus satu dosa, diangkat satu darjat. Boleh jadi apa yang saya sebut, ustaz-ustaz lain dah sebut, tuan-tuan biasa dengar, tak apa. Sebab yang penting ialah duduk dalam majlis ilmu sebegini. Salah satu jalan tariq ilal jannah, sesuatu yang Allah suka dan ia memerlukan kekuatan. Bukan senang. Sebab nafsu dia begitu. Dia nak bersenang-senang, dia nak berehat-rehat, dia lebih suka menonton televisyen, dia lebih suka tambahlah kan smart TV. Orang tak main dah plasma TV, YouTube semua tengok dalam TV dengan segala jenis bentuk-bentuk filem yang boleh ditengok. Oi, lagilah seronok melengkar di rumah. Tak ada kekuatan, kita takkan sampai. Sebab itu bila dapat sampai, ucapkan Alhamdulillah. Paling tidak malam ni kita dah dapat doa malaikat. Kami ustaz-ustaz ni biasalah, ikut sila air bulan lewat sampai. Tadi aksiden dekat tol Sungai Dua, mati. Aksiden maut 500 meter sebelum sampai tol Sungai Dua ke selatan, tempat saya nak datang, tempat selatan, motor jam. Saya start jam dekat Tikam Batu. Bayang jauh mana, keluar rumah awal tu kena benda macam tu. Ustaz Samsul Tamizi, Ustaz Tamizi Samsul Arif post dalam Facebook dia. Dia kata babai lah no, Masjid Simpang 4 balik pulau. Duk tang ni lagi dia nak piu balik pulau, jam, accident, mati motor. Motor dia langgak trailer ke trailer langgak dia tak pasti. Tapi danda depa hantar gambar, tergolek dah, tutup dah. So tunggu polis mai lah. Sebab dah mati, ambulans takkan ambil, polis mai. Tunggu itulah jam, boleh tahan. Saya dekat Tikam Batu start jam dah. Bayang sampai Sungai Dua, kepala batik tak lepas lagi. Allahu Rabbi. Itu ujian-ujian cabaran untuk kami lah. Kena balik pulau. Bulan lepas kuliah saya di balik pulau, Masjid Simpang 4 babai. Sebab food festival Sungai Petani. Hari Ahad tu penutup. Orang Pening sudah turun. Saya pula kuliah balik pulau. Masuk tol Sungai Petani Utara, keluar tol Sungai Petani Selatan. Babai. Duk tengok waste merah sampai jambatan. Bila nak sampai? Itu ujian kami pula. Kona Sungai Petani Selatan, kena nasi kandak balik Lenok. Puas hati. Tapi pahala ada dah. Mujuk kuliah bulanan, Masjid Simpang 4 balik pulau. Kalau ceramah tak nyayang. Kuliah tak apa, telefon depa, sorry no, saya tak boleh main. Food festival punya jam. Hari tu hari lah, orang Pening pun main serbu. Syuruh punya pasal. Dia makan tu lah. Dia makan macam-macam jenis makanan. Jam. Allahu Akbar. Bukan senang. Paling tidak kita dapat malam ni doa malaikat. Jadilah. Kau tak faham apa sekalipun 100% nak dapat, tak boleh. Paling tidak bawa balik ni 50%. Tu pun mujak. Silat-silat tinggal 5 lah.
Bini tak main kan, bini Abang Ustaz Alim, abang. Ish, tak berapa nak ingat, tapi aku duk tengok mulut dia bergerak. Pi punya tok lelaki. Paling tidak doa malaikat kita dapat. Maka semua tu la haula wala quwwata illa billah. Kekuatan itu daripada Allah. Kekuatan nak hindar maksiat, kekuatan untuk melakukan taat adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan tiada kami menyembah melainkan kepadanya. Dialah yang empunya nikmat dan empunya kurnia. Satu lagi Nabi ajar, ingat nikmat semua daripada Allah. Apa pun nikmat sihat, tengok orang sakit, ya Allah, syukur kepada Allah kita masih sihat. Nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pernah diwiridkan. Salah satu wirid Nabi Khidir alaihi salam yang kita dapat dari tok-tok guru kita. Antara wirid Nabi Khidir, maka min ni'matin faminallah. Tu antara wirid Nabi Khidir. Apa dia? Maka min ni'matin, apa-apa saja nikmat yang aku dapat, faminallah, adalah daripada Allah. Apa pun nikmat sihat, wang ringgit, ketenangan, rumah tangga, kenderaan, Allah. Aku tak ada apa, ya Allah, aku hanya usaha sedikit, engkaulah yang bagi. Ini Nabi ajar. Semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah cukup benci perbuatan kufur, kerana kufur adalah lawan daripada syukur. Kerana bila kata nikmat, dia tak boleh pisah dengan syukur. Nikmat aja syukur, nikmat aja syukur. Bila hilang sifat syukur, habis. Kufur akan ganti. Maka kufur sifat syaitan, syukur sifat Rasul. Kita kena ambil sifat para Rasul, iaitu bersyukur. Jangan ambil kufur, itu sifat syaitan, laknatullah. Baik. Dan Allah juga empunya kurnia. Ingat, segala kurniaan, nikmat adalah daripada Allah. Dan tidak adalah kurniaan yang paling dahsyat muslimin muslimat melainkan nikmat Islam. Cakap tu terang. Inilah dia nikmat paling dahsyat, nikmat jadi orang Islam. Ya Allah, ya Tuhan, tak ada syukur dah nak sebut. Nikmat Islam, nikmat iman. Yang kata Sayyidina Ali, dalam satu tulisan dimuatkan ucapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berkata, adakah roh kamu meminta kepada Allah untuk dimasukkan dalam rahim ibu yang Islam? Sayyidina Ali tanya. Roh kita ni, kita pernah buat request ke kepada Allah, special request, ya Allah, masukkan aku dalam perut ibu yang Islam? Tak ada, kata Sayyidina Ali. Yang ada adalah kehendak Allah. Allah yang hendak, berkehendak kita jadi orang Islam. Ucapkan Alhamdulillah. Tapi itu hak Allah. Jangan kita bersembang pula, apalah Allah ni, dia pergi buat acong, buat ramalinggam, lepas tu dia bakar dalam neraka. Tak, jangan petikai kerja Allah.
Yang kita nak ialah aku bersyukur, aku orang Islam. Cukup. Aku ada iman. Nabi kata, kamu ada iman besar debu, kamu dibakar. Ampun, ya Allah, kita tak nak dibakar. Katalah si Mamat ni kena bakar atas dosa dia. Dia ada iman besar debu, dia akan ke syurga. Syurga. Penghabis dia syurga. Sebab dia ada iman. Kafir, hang baiklah macam mana pun, hang dermalah berjuta pun, selagi tak ada lesen Islam, iman, 2 kalimah syahadah, mati hang, tak ada apa. Tu nak sebut laula du'aukum. Ada satu ayat menyebut, kalaulah tak ada amalanmu, kamu takkan ke mana. Maksudnya kalau kamu tak Islam, kamu takkan ke mana. Maka tak ada kurniaan paling kita hargai, Islam, iman. Ya Allah, itulah paling dahsyat yang akan membawa kita kepada kebahagiaan negeri akhirat yang kekal abadi, syurga Allah. Boleh jadi dunia hidup kita susah sedikit, tak apa, sabar. Duit tak berapa cukup, tak apa, sabar. Kerja macam biasa, kadang-kadang dia main macam-macam. Kereta rosak lah, itu inilah. Kita nak sebut, tak ada susah paling dahsyat melainkan akhirat. Situ yang paling kita takut. Maka kurniaan Allah paling kita syukuri, nikmat Islam dan iman. Dan punya sanjungan yang bagus. Nak sanjung, sanjunglah Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dengan ikhlas di dalam beragama, semata-mata kerana Allah, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Kita dah sebut bulan lepas, pergi lantaklah dengan orang-orang kafir yang membenci apabila kita melaksanakan Islam. Bila kita nak kepada Islam yang betul, mereka benci, mereka tak suka, mereka fitnah, mereka ejek. Tambah teknologi lah, hina Islam, sedah mudah lepas tu minta maaf, cilakui punya puak-puak. Hak terbaru kan, duk maki Islam, walaupun boleh tangkap, walaupun boleh didakwa. Tapi begitulah orang-orang kafir yang senantiasa membenci, tak puas hati dengan Islam ini. Allah haja, walau karihal kafirun. Walaupun kafir benci, pergi mampus, tak usah duk peduli. Tu Allah haja. Pentingkan Islam, ajak orang pada Islam dan tetap di dalam Islam. Tapi nak benci, dia punya pasal. Tu Allah ajar di dalam Al-Quran. Ada undang, ambillah tindakan. Selalu begitulah. Itu kan minta maaf, itu kan buat pula. Allahu Rabbi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini yang pertama daripada Abdullah bin Zubair yang Nabi sebut selepas Nabi solat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan pula bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ud'ullaha tabaraka wa ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah. Berdoalah kamu kepada Allah yang maha berkat dan maha tinggi, sedangkan kamu yakin akan diperkenankan. Antara yang Nabi pesan ialah suatu hadis yang lain. Kata Nabi, hadis kudusi, Allah berfirman, aku senantiasa, sangkaan aku senantiasa bersama dengan hamba-hambaku.
Aku bersama sangkaan hamba-Ku. Ini Allah sebut, Nabi sebut, hadis Qudusi. Maknanya bila kita berdoa, kita yakin Allah terima. Begitu yakin Allah terima, insya-Allah. Sebab aku menurut sangkaan hamba-Ku, kata Allah. Begitu. So bila kita berdoa demikian, walaupun adab-adabnya banyak, dalam hadis doa yang ditolak, dalam Quran Allah sebut inni qarib, aku ni dekat, mintalah pada aku. Kita yakin dengan sangkaan baik kita kepada Allah, Allah akan perkenankan. Boleh jadi bukan waktu itu, boleh jadi ke depan, kita tak tahu, atau dia simpan tunggu akhirat, kita tak tahu. Tetapi tetap kita menyangka baik kepada Allah, kerana begitulah Allah sebut, aku bersama sangkaan hamba-hamba-Ku. Macam mana kita sangka Allah? Kita doa Allah perkenan, kita yakin insya-Allah dia perkenan. Begitu Nabi pesan kepada kita. Dan ketahuilah bahawasanya Allah tidak akan mengkabulkan doa daripada orang-orang yang lalai hatinya. Antara sebab Allah tidak kabulkan doa, kalau matan arba'in hadis 40, begitulah Nabi sebut, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram. Kan Nabi sebut, Nabi kata minum dia haram. Macam mana Allah nak perkenan doa? Lepas-lepas minum guinness tau, Allahumma tekik kucing dia, minum dia haram. Nabi kata wa mat'amuhu haram, makanan mat'am, restoran, maknanya makanan dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia pula haram. Fa kaifa yustajabulah, macam mana Allah nak perkenan doa? Kata Nabi. Itu dalam matan arba'in hadis 40. Dalam ni Nabi aja, antara sebab doa tertolak adalah hati yang ghaflah, ghafilin, hati yang lalai. Dan hati yang lalai dalam hadis ini maksudnya ialah hati yang rosak, hati yang telah kotor, hati yang langsung. Bila dia berdoa tu boleh jadi tidak serius, maka hati yang lalai ini Allah tolak doa. Paling penting ialah kita menjaga kebersihan hati. Sebab itu doa mampu mencetuskan air mata. Saya yakin tuan-tuan muslimat rasa bila kita berdoa pukul 5 pagi, kan, pukul 4:30 pagi kita berdoa, kita bangun solat tahajud, saya yakin tuan-tuan muslimat rasa di keheningan pagi kita mengadu, kita merintih, tiba-tiba jatuh air mata. Saya yakin tuan-tuan muslimat rasa benda-benda ini. Sebab tanda waktu tu hati kita memang hati tengah betul-betul paut pada Allah. Pergi cuba kalau hati lalai, doa pun lebih kurang. Hati kita semak, hati kita serabut. Orang angkat paling tidak maksimal ni, bahu ni minimal lah, kata ulama. Paling tidak, paling tinggi lagu ni lah munajat. Dia atas pohon lagu tu lah. Dan ulama pesan macam ni, paling tidak standing dengan bahu. Atau lagu ni tak apalah, paling cantik macam tu munajat. Sebab Nabi selalu buat nida, letak tangan atas pohon lagu tu lah. Macam pandang cicak amin. Amin ke siapa? Ke cicak tu. Tak serius dalam berdoa. Tu imam punyalah mengarang, punya panjang imam. Dia letak atas pohon, karut betul. Maka hati yang lalai Allah tolak doa. Jaga. Doa mesti serius. Minta sungguh-sungguh, bukan dengan mulut tapi dengan hati kita sama. Permohonan kita kepada Allah setiap hari terlalu banyak. Macam-macam yang kita minta.
Jangan lupa tuan-tuan, minta mati husnul khatimah. Jangan tinggal itu. Jangan tinggal doa, ya Allah, jadikan kuburku nanti taman-taman syurga. Jangan tinggal doa tu. Jangan tinggal doa, ya Allah, selamatkan aku dari mungkar wa nakir. Jangan tinggal tu. Jangan tinggal itu. Mati husnul khatimah, selamat dari mungkar wa nakir, dan jadikan kubur kita taman-taman syurga. Itu paling tidak. Jangan tuan-tuan muslimat tinggalkan dalam setiap kali kita berdoa. Sebab itulah penentu syurga kita. Kalau mati su'ul khatimah, habis. Masuk dalam mungkar wa nakir ni, ya Allah, ya Tuhan. Dengan wajah hitam bermata biru, kata Nabi. Suaranya laksana halilintar, laksana petir. Allahu Akbar. Kita duduk sorang-sorang di bawah. Orang balik dah, tak tunggu dah. Kita dengar derapan kaki orang yang meninggalkan kita. Tu hadis. Kita duduk sorang-sorang, orang balik, kita dengar, siap, standby menghadapi mungkar wa nakir. Ya Allah, takut tuan-tuan. Sebab itulah mesti beramal sebersih mungkin. Sebab kita bimbang sungguh. Itulah penentu kita ke syurga atau ke neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka berdoalah dengan hati yang khusyuk. Jangan lalai, kerana bila lalai Allah akan menolaknya. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat 15. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Wallahu a'lam. Kita sambung ayat 15 pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Habis ayat 14, iaitu lafad'allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Habis ayat itu, insya-Allah sambung ayat 15. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.